Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pandangan Penasihat Undang-Undang Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said berkata bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu memilih orang mereka untuk menyandang portfolio. Peguam Negara AG hanya menunjukkan kerakusan luar biasa UMNO. Penganalisis politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Jamai Hamil, optimis cadangan tersebut pastinya akan direalisasikan UMNO sekiranya memenangi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Menurut beliau, tindakan yang diamalkan sejak pentadbiran Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman itu seolah-olah sudah menjadi budaya parti tersebut. Kita sudah tahu apa akan mereka lakukan apabila menang PRU 15. Tradisi lama pasti mereka akan melakukan, iaitu pertama, melepaskan kluster mahkamah dan kemudiannya masukkan semula pemimpin pembangkang dalam penjara, didakwa dan sebagainya. Pada masa sama, pandangan Azalina juga membuatkan penjawat awam harus mematuhi suara orang politik. Seperti contoh, Naib Kansellor di universiti harus mengikut arahan daripada Menteri Pendidikan. Jamai yang juga pensyarah kanan program Sains Politik UKM berkata, seharusnya gesaan daripada Azalina harus diluahkan selepas UMNO atau Barisan Nasional BN memenangi PRU 15. Tindakan tersebut jelasnya mewujudkan persepsi negatif rakyat yang ketika ini mulai goyang dengan UMNO apabila parti itu terlalu rakus untuk menyegerakan PRU dan tidak berpuas hati dengan badan kehakiman selepas Najib dipenjara. Ketika ini nampaknya rakyat mulai goyang dengan kejujuran UMNO. Apabila Azalina yang faham undang-undang dan pernah menjadi menteri bagi portfolio berkenaan mengeluarkan kenyataan sedemikian, saya lihat ia seolah-olah satu keinginan yang ditunjukkan sebelum kemenangan memihak kepada parti itu. Peguam negara merupakan penapis pertama dan perkara itu, AG Sekutu, sudah berlaku pada politik negara. Pertama, mereka akan tetapkan peguam negara dan hakim negara dan ia pernah berlaku dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut ditetapkan bila nak dikenakan hukuman katanya. Tegas Jamai, ketika Anwar mencalonkan diri untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Kajang, kes terhadap beliau ditimbulkan dan terus dijatuhkan hukuman kurang dari tempoh 2 bulan. Ia seolah-olah menunjukkan perkara itu direka dan sekarang ini mereka UMNO buat perancangan nak lepaskan pemimpin yang telah dimasukkan ke penjara dengan peranan peguam negara, katanya. Sementara itu, seorang penganalisis juga dari UKM, Dr. Junaidi Awang Besar berkata, terdapat keperluan agar peranan peguam negara diletakkan di bawah pemantauan Dewan Rakyat. Sekiranya dilaksanakan, menurut beliau, ahli parlimen dapat berbahas terhadap sesuatu keputusan yang telah dijatuhkan di mahkamah dengan sebaiknya malah membuka ruang untuk rakyat tahu secara terperinci berkenaan kes tersebut. Kalau tidak dibahas di parlimen, ia akan menjadi sulit atau hanya diketahui barisan kabinet. Sebab itu perlu sebarang hal atau isu dibawa ke parlimen sebab rakyat dapat tahu. Sekarang ini banyak benda hendak disembunyikan. Jadi, nak pastikan peguam negara bebas pengaruh daripada mana-mana pihak sama ada pembangkang atau kerajaan, letak ia di bawah Dewan Rakyat agar semua ahli parlimen dapat berbincang serta mengambil keputusan dengan cara mengundi, katanya. Berdasarkan doktrin pengasingan kuasa, pensyarah geografi pilihan raya, UKM itu menegaskan seharusnya legislatif, eksekutif serta kehakiman merupakan dasar yang tidak boleh disentuh oleh parti politik. Perkara ini dalam mana-mana parti politik dilakukan untuk memudahkan kerja walaupun kehakiman ini ambil masa lama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dalam keadaan tiada dominan serta mungkin ada perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin agar kekalkan hukuman kepada Najib.
Pada masa sama, dengan pembentangan bajet 2023 yang diawalkan ke 7 Oktober juga membuktikan bahwa PRU 15 semakin menghampiri, katanya lagi.